Okay, boleh dengar. Hello, dengar? Dengar. Dengar. So boleh start ke? Boleh. Sila. Boleh. Okay, so Assalamualaikum semua dan selamat malam. Okay, so Alhamdulillah malam ni kita berpeluang untuk bertemu lagi walaupun secara online. Okay, so bagi yang first time join kita punya online seminar ni, kita punya seminar ni biasanya sentuh tentang kesihatan lah. Okay, so kalau ni first time join dan tak pernah tahu pasal company, kita punya company ni dia punya fokus ialah untuk rangkaian produk yang Lindsay based. Okay, so biasa yang join ni mungkin sama ada untuk kesihatan ataupun nak cari peluang bisnes. Okay, tapi mostly memang datang sini biasanya nak belajar pasal kesihatan dululah. Tapi insyaAllah kalau kita datang untuk kesihatan pun, anda akan dapat belajar tentang kesihatan, dan kalau anda datang untuk bisnes pun insyaAllah benda tu pun ada kat sini. Okay, so jangan risau kalau kadang-kadang orang takut dengar dengan MLM kan. Tapi insyaAllah kat sini dia tak memaksa. So kalau datang nak untuk belajar pasal kesihatan, saja-saja santai untuk nak belajar pasal kesihatan diri pun boleh. And then kalau memang ada niat untuk buat bisnes pun insyaAllah ada juga kat sini. Okay, so saya sebenarnya MC malam ni. Lupa nak kenalkan diri. Okay, so saya Aisyah. Dan malam ni kita akan menyentuh tentang dua topik yang pada saya agak menarik, iaitu satu ialah healing crisis. Okay, so healing crisis ni kadang-kadang orang takut sebab bunyi dia ada crisis kan. Tapi actually dia, bila kita dah faham apa healing crisis tu, benda tu ialah benda yang sangat-sangat kita tunggukan. Okay, kita nantikan. Dan kedua nanti kita akan bercerita tentang apa beza Lindsay Basic dan juga Lindsay kita yang baru-baru ni company keluarkan, iaitu Lindsay yang targeted. Okay, tapi so kita akan boleh start, nak terus masuk ke topik pertama? Boleh ke? Ke nak ulasan lagi ni? Boleh je. Boleh je? Okay, so insyaAllah kita akan masuk topik pertama kita untuk malam ini, iaitu healing crisis atau bahasanya krisis penyembuhan, dengan speaker kita iaitu VM Puan Aya. Silakan. Aya dah start ke? Sound tak on Cakap seorang-seorang rupanya. Okay. Saya tadi tak dengar langsung apa-apa lah. Tak ada, baru sekarang dengar. Subhanallah. Okay, saya ulang balik Terima kasih Puan MC. Okay, nama saya Aya. Saya introduce diri dulu lah, okay. Saya telah makan Lindsay ni, cendawan yang kat dalam gambar ni. Saya dah amalkan sejak lebih 15 tahun dulu. Dan masa saya diperkenalkan dengan Lindsay, sebenarnya saya dah pernah dengar lah tentang Lindsay ni, tapi tak tahu in detail apa dia dan macam mana efek dia kat atas badan kita. So jika anda ada kat sini yang baru first time dengar Lindsay, so harap boleh buka minda sikit sebab mungkin penerangan tentang Lindsay ni sedikit berbeza dengan apa yang kita biasa dengar, contohnya tentang rawatan yang satu kita ambil lah, ubat-ubatan dan sebagainya. So saya pun topik ni adalah berkenaan dengan healing crisis. Healing crisis ni adalah sesuatu yang agak normal, agak biasa didengar kalau kita biasa mengambil rawatan alternatif. Okay, bukan saja jika ambil Lindsay, tapi kalau siapa biasa dengan homopati ataupun kaedah rawatan alternatif yang lain, kebanyakannya memang
ada healing crisis ni. So healing crisis, okay, sebelum saya teruskan kepada healing crisis, sebenarnya bila kita makan linzi ni, okay, ada beberapa tanda awal yang kita akan dapat. Sebab tajuk dia healing crisis kan, so saya skip lah tentang linzi ni akan cover next topic. Okay, so linzi ni sejenis benda semula jadi kan, cendawan semula jadi. So awal-awal untuk first timer bila makan linzi mungkin dia akan dapat beberapa simptom-simptom yang best. Simptom-simptom yang best ni adalah biasa kita nak lah, kalau macam kita sakit, kita makan ubat, kita terus rasa best. Bukan rasa best, kita terus rasa baik. Dan biasanya orang nak benda macam tu. So mungkin awal-awal mungkin kita makan linzi tu sebab sesuatu keadaan atau penyakit, contohnya kalau orang tu kerap sakit kepala katakan. Dan bila dia awal-awal makan linzi, pertama sekali mungkin simptom-simptom subjektif dia dapat diperbaiki. Contoh kalau dia dulu selalu sakit kepala, bila dia makan linzi, dia sakit kepala tu jadi kurang. Contohnya. Ataupun selera makan dia jadi bertambah baik. Bertambah baik ni kalau dia loya-loya, mungkin lepas makan linzi dia jadi lebih berselera. Selera dalam macam biasa. Ataupun keadaan tidur dia sebelum ni jadi dia asyik mengantuk waktu siang ataupun susah nak tidur malam. So lepas makan linzi, kebanyakannya orang punya reaction adalah dapat tidur lena. Kadang-kadang ada orang makan linzi sebab dia rasa best sebab dapat tidur. Okay. Ada yang kata perkembangan dia lebih lancar lepas makan linzi ataupun badan dia jadi lebih cergas. So bila pertama kali makan linzi dapat reaction macam ni, orang rasa seronok lah, rasa nak teruskan makan linzi. Tapi sebenarnya apa yang kita nak, baguslah Alhamdulillah kalau dapat reaksi positif macam tu, yang best-best tu. Tapi sebenarnya apa yang kita nak ialah krisis penyembuhan yang bawah sekali. So inilah kita panggil healing crisis, topik kita pada hari ini. So apa dia healing crisis ni sebenarnya? Kalau kita buka dekat Google dia kata healing crisis is a temporary worsening of symptoms after beginning a chem treatment. Chem treatment apa something alternative medication lah. Okay. A temporary worsening of symptoms. Maksudnya memang dekat sini pun kita memang belajar krisis penyembuhan ialah reaksi positif atau fenomena penyatoksinan dan dia sementara saja. Kita tak perlu risau dekat sini juga dia ada kata macam saya mention tadi siapa yang mengamalkan homeopati pun ada mengalami healing crisis. Kadang-kadang dipanggil juga sebagai detox reaction ataupun cleansing reaction. Okay, ini semua adalah nama-nama sinonim pada healing crisis atau krisis penyembuhan ni. Dan in healing crisis sebenarnya symptoms briefly worsen. Dia akan jadi lebih teruk sikit sebelum dia beginning to improve. Okay, dia akan jadi teruk sikit sebelum dia menjadi lebih baik. Okay. So apa dia krisis penyembuhan ni? Macam kita cakap tadi, dia adalah reaksi positif yang kita nak, yang kita nanti-nantikan kalau makan linzi. Sebab daripada nama dia pun krisis nak menyembuh. Kita makan linzi ni sebab kita nak sembuhkan badan kita sebenarnya kan. So kita nak menyembuh. Dan mustahil kalau kita ada penyakit yang dah beranak pinak dalam badan kita, dalam beberapa hari saja terus baik. Mustahil kan sebenarnya. So dia ada perjalanan macam mana penyakit kita terjadi dan juga ada juga perjalanan patah balik untuk kita dapat sihat semula. So apakah contoh-contoh healing crisis ni? Pertama, mungkin simptom-simptom yang asal jadi agak serius. Ingat tak saya cakap kalau orang tu mungkin dia kerap sakit kepala, awal-awal makan linzi, dia punya simptom-simptom dia dapat diperbaiki, sakit kepala dia kurang. Bila dia makan linzi lagi, jadi lagi serius pula, sakit balik kepala dia. Masa ni lah orang start macam nak marah lah kan. Masa ni lah orang start macam linzi ni tak berkesan dan sebagainya. Dia dah lupa dah yang kita mention pasal healing crisis. Padahal sebelum makan linzi biasanya kita dah mention benda ni, tapi biasa kalau orang tengah mengalami healing crisis dia akan lupa. So kita kena ingatkan semula mungkin simptom-simptom asal tu menjadi agak serius. Kalau ada dia start rasa sakit marah-marah tu, kita cakap tahniah. Sebab itu dah mula badan dia nak reverse atau baik pulih atau dah start nak perjalanan nak sembuh.
Kedua, mungkin jadi selera makan dia kurang berselera. So tadi dah kata selera makan dia dah jadi okey. Sebelum ni mungkin loya tu biasanya kalau ada masalah hati atau masalah gas kat dalam perut jadi naik ke atas loya. Lepas tu bila makan Lindsay dia rasa okey, selera dah datang balik, tiba-tiba jadi kurang berselera semula. Ataupun tadi kan dia dah dapat makan Lindsay best sebab dia dapat tidur, tiba-tiba dah tak boleh tidur malam pula. Siang pula dia mungkin rasa mengantuk sangat. Ataupun dia punya perkukuhan sebelum ni lawas jadi sembelit ataupun cirit-pirit. Ini biasa juga. Okay. Ataupun dia rasa dahaga, kembung perut. Biasanya kalau kita makan Lindsay, kita memang kena minum air banyak. Sebab tu kita rasa dahaga. Sebab proses nak membersih badan, macam kita nak cuci pinggan, nak cuci baju kan kita pakai air banyak kan. So nak cuci badan pun perlukan air yang banyak. Okay. Mungkin kita rasa kembung perut, angin, bloated, tengah membuak-buak nak keluar agaknya, ataupun urtikaria, gatal-gatal kulit dan lain-lain. So krisis penyembuhan ni, okay, kita selalu ulang kali adalah fenomena sementara saja, jangan risau. Okay, dia umpama kita punya, katakanlah bilik kita sekarang okey, kita rasa okey, tapi satu hari kita nak kemas bilik nak buat spring cleaning. So bila kita nak buat spring cleaning, apa jadi? Adakah macam tu je terus dah bersih bilik kita? Tak kan? Kita mesti nak godak-godak kat bawah katil, nak korek-korek apa, kat bawah kapet ada apa kan. Masa tu lah kita jumpa macam-macam lah, nak cicak mati ke lipas mati semua kan. So kata alamak, bersepah pula bilik ni kan. So masa bersepah tu lah adalah krisis penyembuhan dah tu. Process of spring cleaning. So kalau kita kata limas lah, tak nak alami krisis penyembuhan, tak nak alami proses spring cleaning ni, kita suruh balik anak cicak mati tu bawah kapet. Kita suruh balik ke bawah katil kan. Sejahteralah bilik kita. Tak perlu dah nak bersih. Nampaklah macam acah-acah bersih kan, tapi sebenarnya tidak. So sebenarnya apa yang kita kena buat kalau kita mengalami krisis penyembuhan? Okay, krisis penyembuhan ni adalah proses badan kita tengah nak buat spring cleaning, atau selalu kita cakap kita overhaul badan kita kan. Kita overhaul ni ada macam-macam benda digodak dalam badan. So apa yang kita kena buat sebenarnya ialah ada dua benda kita boleh buat. Satu ialah kita teruskan saja dosage yang kita sedang ambil masa tu. Ketika masa tu kita tengah ambil 4 biji Lindsay satu hari contohnya, kita dah start dapat healing crisis. Sebab badan kita berbeza-beza setengah orang makan 1 biji pun dah dapat healing crisis dah, rezeki dia. Ada orang start makan 1 biji tak ada, 2 biji tak ada, naik 4 biji baru ada healing crisis. Okey. Bila dah start dapat healing crisis tu, boleh maintain dos tersebut. Okay, boleh maintain dos tersebut sampailah kita punya krisis tu selesai. Okay, sampai kita punya apa-apa yang kita alami rasa tak selesa tu selesai. Ataupun kaedah yang kedua ialah kita boleh upkan semula kita punya, upkan lagi kita punya dos. Kalau tadi kita tengah makan 4 biji, kita dah start dapat healing crisis. Jadi kita tak tahan lah kan, tak tahan nak cepat settle benda ni, upkan lagi dosage. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita menangani krisis penyembuhan sebenarnya. Paling penting, okey, ataupun kalau kita rasa tak tahan sangat, kadang-kadang orang punya krisis tak tahan, especially sakit kepala ke apa kan, tak tahan, boleh juga kita ambil dengan ubat doktor lain kalau kita sedang ambil ubat doktor. Okay, sebabnya ketika kita makan Lindsay, tak ada pantang larang, kita boleh ambil bersama-sama dengan ubat lain, rawatan lain, dan kadang-kadang dia adalah lebih efektif, especially kalau kita punya sakit agak kronik. Okay. Yang penting jangan stop makan Lindsay. Itu yang paling penting. Sebab tadi cakap kan, kalau kita stop makan Lindsay tu maksudnya kata lemak sipar sangat bilik ni, kita suruh balik lah anak cicak tadi kat bawah kapet kan. So tak jadi lah. Tak jadi proses nak bersih dia. Silap-silap sampah akan jadi lebih bertambah. Okay. So jelaslah tentang healing crisis tu. Dan healing crisis ni adalah orang selalu tanya berapa lama nak alami healing crisis ni. Dia nak pergi travel tak lama lagi. Tak boleh lah kalau sakit kepala ke kacik lebih susah lah nak travel kan, susah lah nak buat kerja. Selalu orang cakap macam tu. Biasa dengar kan? So dia kata, tunggulah dulu makan Lindsay ni. Okay. Kita sebenarnya kena fikir macam ni.
Lindsay ni kita tengah nak bantu nak sembuhkan badan kita ni. Okay. Kita tak tahu ada apa kat dalam badan kita. Jangan risau sangat tentang apa benda yang nak keluar daripada dalam badan. Kita sepatutnya kena risau kalau benda tu tak keluar-keluar daripada badan kita. Itu yang paling kita risaukan sebenarnya. Dan berapa lama krisis penyembuhan yang berlaku adalah bergantung pada badan masing-masing. Pada saya personally, healing crisis is always ongoing. Okay, tak, kadang-kadang ada macam-macam lah keluar sebab saya tak rasa badan saya 100% sihat pun sekarang ni. Tapi kalau nak compare dengan 15 tahun dulu, Alhamdulillah bertambah-tambah baik. Okay, dan dah macam-macam keluar daripada dalam badan kan. So kita pun rasa bertambah-tambah baik. Kadang-kadang orang takut sangat dengan krisis penyembuhan. Takut ini macam-macam lah, tak boleh tidur, susah lah kan, nanti tak boleh makan, lepas tu rasa mengantuk, tak boleh nak bekerja. Lalas tak buat langsung, lalas tak makan langsung Lindsay. Itu yang paling kesian lah. Okay. Again saya ingatkan, jangan takut dengan benda-benda yang nak keluar. Okay, sebab benda-benda yang nak keluar ni, dia perlu dikeluarkan daripada badan sebenarnya. In order untuk badan kita jadi lebih baik. Dan mengikut pengalaman daripada feedback orang sebelum ni, contohnya kalau cirit berit tu, orang kata ada rimas lah kalau cirit berit, tapi kalau healing crisis kita punya cirit berit, dia bukan macam pejing sakit perut tau, okay, bergantung pada badan orang lah. Tapi saya punya feedback daripada one of my downlines dulu, dia kata adakah dia cirit berit for few days lah, dia kata adakah tidak balas daripada apa yang dia makan. Maksudnya dia minum kopi je. Dalam kopi kita ada Lindsay kan. So saya cakap mungkin juga sebab some people ada reaction macam tu lepas minum kopi kan. Tapi dia kata walaupun cirit berit, dia tak mengganggu kerja dia. Dia rasa lega. Dia rasa lega lepas cirit berit tu. Berbeza dengan kalau kita makan ubat yang cleansing perut tu, kadang-kadang pejing sampai macam tak tahan lah, sikit nak ambil toilet kan. Tapi tak. Okay, sebab kita Lindsay ni dia works naturally. Dia bukan memaksa badan kita untuk buat sesuatu yang badan kita tak bersedia dengan. Okay, so it works naturally. Antara beberapa healing crisis yang lain yang saya boleh sharekan, saya punya personal healing crisis yang mungkin tak ada dekat dalam list, dekat dalam slide ni, sebenarnya adalah contoh-contoh saja. Sebelum tu saya punya history keadaan kesihatan saya. Dulu masa kecil-kecil saya ada eczema, saya pernah ada asma dan juga saya ada risdom. Dan saya daripada kecil seingat saya memang saya ada masalah sembelit. Okay. So some of the reactions yang saya pernah alami sejak saya makan Lindsay dan produk-produk lain adalah saya pernah naik gegata balik. Kalau dulu saya punya history gegata ni, saya punya eczema sejak kecil adalah saya tak boleh makan ikan. Okay. Ikan bilis, keropok ikan, dulu apa-apalah yang ikan. Ikan yang saya boleh makan dulu masa kecil lah ikan mahal je. Kan? Ikan macam bawang putih, itu saya boleh makan. Sebab ikan murah-murahan ni dulu saya tak boleh makan. Sekarang dah boleh lah, semua kita sapu je. Okay, so dulu saya ada eczema masa kecil. Kalau makan ikan tu dia naik lah, kata-kata kat pipi semua. Dan saya ada lagi satu masalah gegata dulu. Kalau macam sejuk sangat, dalam aircon sejuk sangat kan, saya akan naik macam gegata dekat joints. Pernah dengar tak orang naik? Kadang-kadang setengah orang kalau panas sangat dia naik gegata. So saya naik gegata masa sejuk sangat. Okay. So antara reaction yang saya, itu saya punya history lah, okay. So antara reaction yang saya pernah alami ialah saya dapat gegata balik kat kulit. Okay, masa tu saya tengah makan Lindsay dan pollen. Saya question juga sebab masa tu baru-baru kan. So dekat pollen tu kalau kita perasan pollen sebenarnya sangat-sangat bagus diambil bersama dengan Lindsay untuk orang baru. Okay. Dekat pollen tu kalau pernah makan pollen kat belakang tu dia kata macam berhati-hati untuk orang yang asmatik dan ada alergi sebagainya kan. So awal-awal tu saya question juga benda tu, adakah pollen tu yang menyebabkan saya alergi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita punya pollen tak ada sifat yang boleh menyebabkan alergi itu sebab kita punya pollen adalah bee pollinated kan. Dia bersifat yang lebih berat dan dia bukan air pollinated. So saya continue je makan Lindsay dan pollen tu dan lama-lama tu kata tu settlelah.
Ada juga saya dapat reaction gatal-gatal satu badan sampai kulit saya bintik-bintik. Okay, masa tu suspek macam denggi tapi pergi test denggi bukan. Lama-lama bintik-bintik tu kering dan bila dah kering kulit saya mengelupas berkeping-keping. Berkeping-keping macam ular sarang kulit macam tu. Okay. So itu saya punya pengalaman lah. Daripada resdung saya pula, saya pernah dapat discharge. Tik discharge kat hidung, tik discharge kat telinga. Pernah dapat discharge yang berbau kat dalam hidung. Tapi dia sebenarnya bau tu sebab dia ada bercampur dengan darah sikit, saya realise. Dan juga ada pernah satu kali satu masa tu saya dah keluar banyak sangat bisul. Okay. Tapi dia episod episod 1, kedua, ketiga. Satu episod ni, satu bisul dia keluar, dia dah settle, dia keluar bisul lain, dia settle, dia keluar bisul lain macam tu. Dia bukan dia keluar serentak kat badan lah. So, nak katakan saya punya healing crisis ni adalah berterusan. Dan saya bukanlah nak kata ada macam penyakit kronik ke apa-apa, kita macam macam orang biasa lah, orang biasa yang pada biasanya pada saya ialah normal lah pagi-pagi bersin macam tu kan. Saya bukannya kena makan ubat masa tu pergi ke hospital dan sebagainya. Maksudnya saya dalam keadaan kesihatan yang biasa, tapi walaupun macam tu dapat ini krisis yang boleh tahan jugalah, okay, selama bertahun-tahun. Dan juga disebabkan saya punya dosage linzi pun kadang-kadang naik turun. Sebab tu kadang-kadang reaction naik, kadang-kadang reaction turun macam tu, okay. So healing crisis adalah berbeza-beza terhadap setiap individu, dan ia adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat kita alu-alukan. Okay, kalau kita orang Johor, kita sangat alu-alukan kes penyembuhan sebab ia adalah satu proses di mana badan kita nak sembuhkan. Kalau badan kita dah teku, dah tahap kronik, dah stage yang tak boleh nak reverse, itu lebih bahaya, okay. So kalau kita ada downline, kita ada prospek yang dah start makan linzi dan kita start dapat healing crisis, kita cakap congratulations, tahniah, dan jangan lupa follow up, okay, follow up semasa mereka mengalami krisis penyembuhan sebab biasanya diorang akan dalam keadaan marah, diorang dalam keadaan yang tak best, sedih ke dan sebagainya, diorang akan lupa apa yang kita cakap sebelum ni. Okay, so kita perlu berada bersama mereka, kita perlu tenangkan dia and then pastikan dia jangan stop makan linzi. Okay, ingat sama ada masa healing crisis ni sama ada kita maintain dos pada ketika itu ataupun kita upkan dos, ataupun kalau tak tahan sangat dia nak ambil painkiller ataupun ubat yang doktor prescribe pun boleh, tak ada masalah. Okay. So setakat ini saja saya beri perkongsian tentang healing crisis. Ada apa-apa soalan tak? Ada ya, jelas? Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh je tanya. Sebenarnya kita ada FAQ session hujung nanti, boleh tanya kemudian ataupun boleh leave text dekat chat box. Kita akan jawab kemudian, okey? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Aya atas penjelasan yang cukup jelaslah bagi saya. Okey. So alhamdulillah kita dah settle satu topik healing crisis. Okey. So sekarang saya harap semua yang mendengar ni lebih jelas lah. So benda ni sebab biasanya memang kalau kita buat detox, kita mesti ada healing crisis sebab kita membesar ni kadang-kadang daripada kecil kita masuk macam-macam. Kita makan pun tak jaga kan. Tak tahulah masa kecil, kalau kecil-kecil kita dah ada awareness untuk jaga makanan kan, tapi biasanya tak ada. Okay, so kadang-kadang benda healing crisis datang daripada apa yang kita sumbat daripada kita kecil sampailah sekarang. Okay, itu kalau kita tak pernah buat detox. Okay, so tengoklah umur kita sekarang berapa dan pernah tak seumur hidup kita ni kita buat detox. Kalau tak pernah, boleh imagine lah yang semua fast food kita makan, semua air manis yang kita suka minum yang duduk dalam badan So kalau tak pernah buat detox, mungkin proses dia agak maybe ada orang sakit, maybe ada orang tak selesa, tapi benda ni sementara sebab dia nak keluarkan semua racun-racun yang dah duduk dalam badan kita selama ni. Okay. Okay. So kalau healing crisis jangan risau.
kalau ada kita punya upline ke apa kan, kita tanya je balik, insyaAllah dia orang boleh tolong. Sebab biasa healing crisis ni kita hilang arah sekejap. Sebab badan tak sedap kan, kita hilang arah sekejap. So kita cari tangan untuk pegang balik semula. Okay, so biasanya upline insyaAllah akan pegang tangan balik, ingatkan balik. Itu kita dah belajar kan healing crisis. Ni kotor nak keluar. Nak keluarkan ke nak simpan? Tadi apa cicak-cicak mati lah kan. Nak simpan bawah kapet kan, tak nak kan. Okay, so kita nak keluarkan tu biar dia keluar dulu habis-habis. Dah keluar habis tu insyaAllah okey lah. So kita lebih sihat insyaAllah. Dan kita nak apa ni, nak jadi makin tua ni kita nak lagi sihat lah. Tak nak lah tua yang kena depend on orang lain kan. Kalau boleh kita nak tua-tua ni kita boleh jaga diri. Okay, so kesihatan ni bila kita dah lepas 30-an ni biasanya kita lebih appreciate lah. Kalau yang belum 30-an tu mungkin dia belum appreciate lagi kesihatan. Okay, so saya geng-geng yang dah lepas 30-an ni dah mula hargai lah. Okay, so terima kasih Puan Aya sekali. So saya nak move on to kita punya next topik iaitu basic Lindsay VS kita punya latest yang lepas-lepas PKP ni company ada keluarkan kita punya Lindsay yang lebih targeted untuk penyakit-penyakit yang lebih orang kata berat. Okay, dan lebih insyaAllah lebih bermanfaat kalau kita ada masalah pada organ-organ besar yang penting dalam badan kita. Okay, so apa beza Lindsay basic dengan Lindsay yang latest targeted ni? So kita akan jemput Puan Irna untuk memberi penjelasan. Okay, so silakan Puan Irna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara saya? Okay. Yes. Okay, so hari ini insyaAllah saya akan terangkan macam mana apa bezanya kita punya basic Lindsay dengan kita punya targeted Lindsay. So kita sebagai kita distributor Shangho kan. Produk Shangho ni dia punya core product ialah Lindsay. So kita as a distributor sebagai pengedar kita kena tahulah apa benda yang kita nak jual ni. Apa benda Lindsay ni. So sebelum saya masuk ke topik dia kan beza basic Lindsay dengan targeted Lindsay, saya nak kongsikan sikit apa benda Lindsay ni. Okay. So pengenalan Lindsay lah. So untuk siapa yang tak pernah tahu, inilah dia kita punya Lindsay, bentuk Lindsay tu. Dia nampak macam, kalau saya tengok macam kayu sikit kan. So apa benda Lindsay ni? Okay, Lindsay sebenarnya dia adalah sejenis herba. Herba yang boleh merawat badan kita. Kalau herba, kita cakap pasal herba ni kan, herba sebenarnya dah digunakan lama dah dalam merawat badan kita. Kalau kita ingatkan dulu-dulu macam moyang kita ke kan, moyang kita, dia tak menggunakan ubat untuk, kalau dia sakit dia tak guna ubat. Dia akan pergi cari akar kayu ke, daun-daun ke, dia rebuslah apa-apa yang patut untuk merawat badan. So memang daripada dulu lagi sebenarnya herba ni dah digunakan untuk merawat badan kita. Okay. Dan untuk Lindsay, okay, sebab mungkinlah kan Lindsay ni dia tak ada kat Malaysia, tak ada kat tanah Melayu masa tu. So mungkin kita tak biasa, tak kenal dengan Lindsay. Tapi Lindsay ni dia banyak mungkin di negara belah-belah China macam tu. Dekat situ ada banyak. So dia Lindsay ni digunakan kebanyakannya di belah-belah China lah. Okay. Dan telah digunakan sejak 2000 tahun dahulu lagi untuk meningkatkan kesihatan badan kita. Lama tau, bukannya kejap. Dan Lindsay ni, penggunaan Lindsay untuk merawat ni telah pun dibuat kajian dan memang telah diiktiraf sebagai makanan yang berfungsi yang mampu merawat kita punya badan secara menyeluruh. So kalau zaman dulu lah saya cerita sikit zaman dulu, nak cari Lindsay ni susah. Dia memang dekat hutan-hutan je yang akan jumpa. Dan kalau kita jumpa Lindsay, masa dulu dia sangat susah nak dijumpai. Hanya maharaja ataupun pembesar-pembesar je yang boleh makan Lindsay ni sebenarnya. So macam
berharga sangat-sangat lah tu kan. Memang susah sangat nak dapat. Dan mereka sebenarnya makan linzi ni sebab untuk satu diorang nak longevity, untuk hidup lama. Diorang kan suka hidup lama. Tapi of course lah kalau kita nak hidup lama, kita nak hidup lama yang sihat. So diorang nak satu lagi awet muda. Dia makan linzi. Awet muda tu bukan maksud kita nak muda sampai bila-bila, tidak. Awet muda tu bermaksud bila kita tua pun kita punya organ tu masih berfungsi dengan baik. Masih muda lah kiranya. So that badan kita sihat. Itulah dia. Okay. Dan specialnya tentang linzi tadi saya cakap dia diiktiraf sebagai makanan yang berfungsi yang merawat badan secara menyeluruh. Dan linzi dia kalau ikut Cina punya kajian, linzi masuk dalam kategori superior herb. Herb yang superior. Superior ni sebab apa? Sebab kita boleh makan linzi ni sebanyak-banyak yang kita nak. Tak ada hard dose dan tiada kesan sampingan bila kita makan linzi. Kalau macam kalau kita tengok kan rawatan-rawatan herba ni ada yang kadang-kadang tu herba tu kita tak boleh makan banyak sangat sebab dia sejuk ke kan, ataupun tak boleh makan banyak sebab dia panas. Tapi linzi dia tak masuk dalam kategori tu. Dia masuk dalam kategori kita panggil dia adaptogen. Adaptogen maksudnya kita makan linzi tu dia boleh adapt dengan kita punya badan. Dia boleh terus adapt lah dengan kita punya suhu badan semua tu. So macam very unique lah tentang linzi ni. Dia tak ada kesan sampingan, tak ada hard dose dan boleh dimakan oleh semua orang. Tak kisah orang tu tua ke, muda ke, perempuan ke, lelaki ke, dia sakit ni, sakit tua, sakit perempuan ke, sakit lelaki pun semua boleh makan linzi. Tu yang kita rasa senanglah untuk kita bercerita tentang linzi sebab semua orang boleh makan. Tak ada, kita tak risau tentang dia ni boleh ke tak, takut tak serasi, tidak. Tidak ada masalah dari segi itu. Okay. Dan kita linzi juga baik untuk meningkatkan kesihatan jantung, hati, buah pinggang, otak, kulit dan organ-organ yang lain jugalah. Okay. So apa yang specialnya tentang linzi, apa yang ada dalam linzi ni yang buat dia terlalu superior kan, superior herb, apa bendanya? Yang ni gambar raja ni saya ambil screenshot daripada kita punya ELS. Saya tak tahu bila dia punya seminar tu, saya tak pasti bila lah, tapi ini apa yang saya screenshot. Dalam linzi ada beberapa kandungan yang sangat-sangat berkesan yang membantu untuk merawat kita punya badan. Antaranya ialah triterpenes, polysaccharides, ganoderic acid, nucleosides dan ada banyak lagi. So kalau kita tengok setiap kandungan dalam linzi ni dia ada fungsi-fungsi dia yang tersendirilah, yang sangat-sangat bagus untuk menyihatkan kita punya badan. So yang ni saya dah summarizekan apa fungsi kandungan ini, apa yang dia buat, apa yang dia beri kesan pada kita. Satu, linzi dia dapat melaraskan kita punya sistem imun. Okay, melaraskan sistem imun ni maksudnya untuk orang yang sistem imun dia rendah, lemah, okay, macam orang yang selalu jatuh sakit, orang yang kanser, okay, sistem imun dia lemah kan, linzi dapat bantu untuk laraskan dia punya sistem imun itu. Maksudnya laraskan ke paras yang optimum. Okay. Dan ada juga keadaan di mana orang punya sistem imun terlalu aktif. Terlalu aktif sebab terlalu aktif ni contohnya macam orang yang ada masalah eczema, SLE, orang yang kencing manis. Ini mereka yang ada sistem imun dia terlalu aktif sampai menyerang sendiri sel badan dia. Linzi boleh laraskan daripada terlalu aktif tu, dia macam perlahan kan untuk
melaraskanlah ke laras yang optimum. Okay, so dia bertindak macam dua hala. Yang kedua, linzi adalah antioksidan. Okay, awet muda macam saya cakap tadi. Antivirus juga. Linzi dapat melancarkan peredaran darah. Okay, linzi dia mengawal kita punya, dia dapat larutkan kita punya lemak, kita punya kolesterol. Jadi dengan tiada lemak dan kolesterol, gula ke dalam darah kita yang benda-benda ni akan memengkatkan darah. So bila darah kita dah bersih, kita punya perjalanan darah tu akan lebih lancar. Dan linzi juga akan menjaga kita punya fungsi organ utama dalam badan. Okay, itu antara fungsi-fungsi linzi yang berkesan dalam untuk badan kita lah. Okay. So apa beza linzi Xuanghu dengan linzi yang lain? Apa beza? Sebab linzi ada banyak. Kalau kita tengok kat luar memang ada orang jual linzi. So apa bezanya dengan kita punya linzi? Okay, nombor satu, baka linzi daripada Xuanghu. Okay, company kita Xuanghu nama dia. Baka linzi Xuanghu tu menggunakan biotech yang terkini untuk menghasilkan baka yang sangat-sangat istimewa. Beza ya. Kita bukannya sekadar jumpa linzi, kita terus blend dan kita buat produk, tidak. Kita betul-betul buat baka yang betul-betul istimewa, yang sangat-sangat berkualiti. Dan kita juga ada ladang linzi yang sangat terbesar di dunia yang berteknologi tinggi. Maksudnya dia punya cara penanaman tu dikawal, suhu, dia punya humidity, semualah terkawal sangat-sangat high tech lah kita punya ladang linzi itu sendiri. Okay, yang ketiga, kita punya kilang bertaraf GMP, Good Manufacturing Practice. So kalau ada kilang yang bertaraf GMP, maksudnya dia punya quality sangat bagus lah. Kita ada juga R&D lab. Okay, kita bukannya daripada dulu produk yang sama saja kita keluarkan, tidak. Kita ada sendiri, kita punya R&D lab, kita punya saintis lah kan, berusaha nak keluarkan produk yang terbaik lagi. Kita punya lab ni bertaraf GLP, Good Lab Practice. So siapa lab yang dapat GLP ni kan, maksudnya dia punya data yang dia dapat tu memang very accurate. Dia punya mesin dekat dalam lab tu pun semua yang gempak-gempak lah kita guna. Bukan yang macam cikai-cikai, tak ada So memang kita boleh percaya dengan result yang dijalankan dekat kita punya lab. Dan kita punya linzi Xuanghu ada dapat sijil akreditasi. Sijil ni bukannya Xuanghu yang keluarkan, tapi kita dapat daripada pihak ketiga, daripada Kementerian Kesihatan Taiwan. Okay, saya tunjukkan sijil itu. Inilah sijilnya. Kita dapat untuk kita punya Yunken Ganoderma. Yunken Ganoderma ni adalah salah satu baka linzi yang Xuanghu hasilkan. Okay, so sijil ni hanya dapat untuk baka Yunken Ganoderma sahajalah. Tengok dekat sini dia ada tulis sijil ni dia valid, dia sah sehingga 24 Julai 2025. Maksudnya sijil ni dia kena renew tau. Kita bukannya dapat sekali dah terus, tidak. Memang kena renew. So nanti lepas 24 Julai ni kena renew balik lah. Di mana nanti akan ada beberapa panel yang cakap okay, kita comply, Yunken Ganoderma kita comply untuk semua benda yang ada dekat dalam sijil tu, barulah kita dapat sijil ni balik. So very very strict, bukannya senang-senang je kita nak dapat sijil ni. Dan sijil ni sebenarnya dia tak berapa clear sangat kat sini, tapi dia untuk dua perkara. Satu untuk pelarasan immunity, saya cakap tadi. Dia dapat melaraskan kita punya sistem imun. Dan yang kedua, dia dapat meningkatkan kita punya kesihatan organ hati. So very very penting untuk kita tahu kita ada sijil ni untuk kita punya linzi. So kenapa kita tahu kita dah dapat sijil ni, kenapa kita nak makan linzi daripada lain? Kan? Rugi sangat. Sebab kita tahu kita nak masuk benda, kita nak merawat badan, of course kita nak yang terbaik untuk badan kita. So memang dah terbukti
kita punya linzi Chuanhu sangat-sangat hebat dari segi kualiti, daripada segi dia punya keberkesanan sekali. Kita tengok sajalah dia punya sijil-sijil pun dah macam gempaknya kan. Tak ada produk linzi yang lain yang dapat disijil. Kita saja yang dapat. So kita proud lah kan. Kita rasa selamat untuk, kita rasa yakin untuk makan kita punya linzi. Okay. So tadi dah cerita sikit sebanyak tentang linzi. Sekarang ni saya nak masuk kepada topik sebenar lah kan. Apa beza basic linzi dengan targeted linzi? Okay, so kalau dalam kita punya produk untuk basic linzi kita ada tiga jenis lah. Okay, yang linzi yang pertama company keluarkan ialah kita punya Jiahu linzi yang ni. Dan kemudian sebab kita ada R&D sendiri kan, kaji, dia nak buat yang lebih baik lagi, bakal linzi yang lebih baik, dan baru dia keluarkan Yunken Ganoderma. So yang Yunken Ganoderma ni yang dapat sijil akreditasi tadi yang saya cakap tadi. Lepas tu kita tak stop kat situ je, kita buat lagi research nak hasilkan linzi yang lebih baik, bakal yang lebih baik, dan akhirnya keluarlah YK2 pula, Yunken Ganoderma 2. So apa beza? Beza antara tiga basic linzi ni, beza pada kandungan triterpenes dia, triterpenoids dia. Kita tengok contoh beza antara Jiahu linzi dengan Yunken Ganoderma. Okay, satu Yunken bersamaan dengan 3 Jiahu. Dia punya kandungan triterpenes, triterpenoids tu. So lebih powerful lah. Okay, 3 kali. Tapi harga dia bukan 3 kali macam Jiahu linzi ni sebotol tu 141, kalau yang Yunken Ganoderma ni 270. So bukan kali 3. Dia kurang sikit je. Tapi bezanya yang Yunken ni dapat sijil akreditasi daripada kita punya Jiahu lah. Okay. Beza yang YK2 dengan YK linzi ni pula, okay, satu YK2 tu bersamaan dengan 6 YK1 ni. Okay, 6 kali. So lagi powerful lah. Daripada segi dosage yang kita nak ambil pun, YK2 nanti akan jadi lebih kurang sikit dosage-nya kalau kita nak bandingkan dengan kita kena ambil YK lah macam tu. Okay, so basic linzi ni sebenarnya dia basic, dia untuk general health kita. So kita ambil kalau orang tu dia tak ada apa-apa masalah kesihatan yang kronik, yang teruk, dia cakap okay, dia nak try ambil, dia nak detox badan, dia nak buang benda-benda yang toksin dalam badan, nak makan apa. So kita suggest try basic linzi. Nak makan yang mana satu? Kita tengok dia punya budget, satu tengok dia suka kat mana kan. Semua kita punya basic linzi ni dalam bentuk kapsul. Okay, alright. Itu tentang kita punya basic linzi. So kita masuk kepada kita punya targeted linzi pula. Targeted linzi kita ada 5. Buat masa ni ada 5 jenis targeted linzi. So apa beza targeted linzi dengan basic linzi? Tadi basic linzi dia lebih kepada general health. Saya cakap basic linzi basic linzi lebih kepada general health. Targeted linzi dia target sikit. Dia lebih khusus untuk sesuatu penyakit, sesuatu organ. Cara pemprosesan dia pun lain lah kan. Dia lebih detail sebab kita nak dapatkan betul-betul yang parti yang betul-betul hebat tu kan. So dia memang proses lain. Okay. So yang the first targeted linzi yang dikeluarkan oleh Chuanhu ialah YKI. Okay, YKI yang ni. Dan YKI ni sebenarnya dia adalah upgrade version untuk kita punya YK. YK tadi kan yang dapat sijil akreditasi. YKI adalah upgrade version dan dia ditambahkan dengan, bezanya dia ada tambahan beta glucan dekat dalam kita punya YKI. Beta glucan ni biasanya dia untuk immunity, dia untuk
untuk kurangkan kolesterol, itu beta glucan lah. Okay. YKI, I untuk immunity. So dia khusus untuk masalah yang berkaitan dengan sistem imun, dan juga ia berkesan untuk masalah yang pankreas dengan paru-paru. Itu 3. Sistem imun, pankreas dengan paru-paru. Itu YKI. Okay, kebaikan YKI ni satu, selain daripada dia dapat melaraskan, dia sama je dengan Yunken Ganoderma tu, okay, melaraskan sistem imun dan juga untuk kesihatan hati. Juga ia dapat meredakan masalah alergi yang minor, contohnya macam sinus, gegata, kayap, yang tak serius punya masalah alergi, memang sangat-sangat kita recommend untuk ambil YKI. Viral infection, okay, COVID kan, sekarang ni COVID memang kita ramai orang takut, tapi kita jangan takut lah sebab kita ada YKI. Kalau badan rasa macam nak demam, tekak rasa dah tak sedap, cepat-cepat ambil YKI. Sebab dia memang betul-betul boleh stopkan virus tu daripada merebak ke badan kita. So memang very very effective lah. Dan yang ketiga, YKI juga dapat menurunkan bacaan gula darah. YKI dia juga mendapat patent daripada US. Dia mengandungi satu kandungan yang sangat berkesan untuk masalah hyperglycemia. Hyperglycemia ni kandungan gula dalam darah tinggi. So YKI memang sangat-sangat bagus untuk orang yang kencing manis, orang yang bacaan gula dia tinggi, ambil YKI. Okay, dia punya dosage tu 2 sachet sehari ataupun lebih. Dan kita YKI ni pun dapat GLP certified. Okay, GLP tadi saya cakap data dia very accurate untuk melindungi sel pankreas dan kembalikan fungsi pankreas kepada normal. So untuk orang yang betul-betul pankreas dia dah terbeban kan, YKI mampu untuk kembalikan fungsi pankreas kita kepada normal. Orang yang tak boleh nak, selalu yang masalah pankreas ni yang tak boleh nak hasilkan insulin, kan, dia boleh kembalikan semula fungsi pankreas tu. Boleh hasilkan balik semula insulin tu. Okay. Targeted linsi kita yang kedua ialah YKB. B untuk bone. Bone. Selain itu YKB bagus juga untuk darah. Tulang dan darah. Sebab apa? Sel-sel darah kita banyak dihasilkan dalam kita punya sumsum tulang. So YKB dia memang targeted untuk bone, B, tulang dan juga darah. Juga baik untuk memperbaiki tisu yang telah rosak. Jadi orang yang lepas operation pun bagus untuk ambil YKB. So siapa-siapa yang macam mungkin ada masalah tulang kan, ada ataupun masalah darah ni, contohnya macam thalassemia ataupun leukemia, so kita suggest untuk ambil YKB sekali. Okay. Targeted linsi kita yang ketiga ialah YKK dan YKS. YKK tu K for kidney. So dua produk ini dia bagus untuk masalah buah pinggang. Tapi dia bukan hanya bagus untuk buah pinggang saja. Dia macam special sikit. Dia macam, kalau tadi saya cakap basic linsi tu untuk general health kan. Kalau macam YKK, YKS ni dia macam general health yang premium. Sebab dia ada banyak sangat kebaikan, banyak sangat dia punya tu untuk badan kita lah. Okay. Beza pada YKK dan YKS ni, dia tinggi ganoderate acid. Okay, ganoderate acid ni dia bagus untuk dia dalam molekul yang kecil, so dia boleh penetrate lebih lagi ke dalam kita punya sel-sel tu, terutama sekali kita punya otak. So dia very very good. Selain untuk buah pinggang, dia juga bagus untuk otak, untuk jantung, untuk paru-paru, hati, untuk usus dan kulit. So actually banyak dia punya kebaikan tu. So siapa yang rasa dia memang ada masalah-masalah organ ni, terus dia ambil YKS ataupun YKK. Tak perlu nak ambil basic linsi sebab dia ni lebih
target kan, terus target. So siapa yang perlu ambil YKK, YKS? Orang yang dah ambil ubat dalam jangka masa yang panjang, yang ada masalah tinggi gula ataupun tinggi kolesterol dalam darah, tekanan darah tinggi, tinggi asid urik, ada batu di hempedu, UTI. UTI ni urinary tract infection, infeksi di saluran kencing, autoimmune disorder, CKD. CKD ni chronic kidney disease, yang masalah buah pinggang yang dah kronik, dan orang yang dialysis pun baik untuk ambil YKS ni. Dia untuk orang yang dialysis kan, selain daripada dia menjaga fungsi kita punya buah pinggang, ia juga dapat kurangkan kesan sampingan daripada kita dialysis tu. Selalunya orang yang dialysis mungkin dia akan rasa lebih letih, badan dia rasa lebih lemah, tapi bila ambil YKS dia tak rasa kesan sampingan macam tu. Okay. Yang targeted linsi kita yang terakhir ialah YKC. C is for cancer, C, cancer. So dia sangat-sangat bagus untuk cancer. Apa-apa cancer, mana-mana stage pun, daripada stage 1 ke stage yang yang last stage, terus ambil YKC. Kita tak ada nak fikir-fikir nak kasih linsi apa, tak ada. YKC terus. Sebab apa? YKC ni dia dapat bunuh sel kanser, bunuh. Memang sangat-sangat efektif. Dia dapat, selain tu dia dapat menghalang pertumbuhan sel kanser ke stage yang lebih teruk, mengelakkan kita punya sel tumor menjadi lebih besar, mengawal sel kanser daripada mencuri nutrisi daripada tisu berdekatan. So selalu orang yang kanser ni kita nampak dia macam kurus kan, lemah. Kalau dia ambil YKC, dia tak ada nampak macam tu. Dia lebih bertenaga, dia akan nampak badan tu berisi. Dan juga untuk orang yang kanser, dia ambil rawatan kemoterapi, bagus juga ambil YKC sekali, sebab YKC ni dapat kawal, dapat halang daripada kesan sampingan daripada kemoterapi tu. Okay, kita punya YKC dapat banyak sangat patent dari US, Singapore, Macau, Taiwan, Hong Kong dan China. Dalam YKC ni memang ada composition untuk treat cancer. So memang dapat GLP, daripada lab kita GLP tu data dia. So memang sangat-sangat berkesan untuk masalah kanser. Dan dia tiada kesan sampingan. So sebenarnya untuk orang yang ada kanser kan, yang ada kanser, dia fikir dia punya solution is untuk ambil radioterapi ataupun kemoterapi. Kan? Tapi tak, kita boleh kasih mereka harapan yang sebenarnya ada rawatan yang lain yang lebih selamat, yang tak ada kesan sampingan. YKC lah. Okay, so kita boleh suggest kepada mereka untuk kawan-kawan yang ada kanser. So ini summary perbezaan basic linsi dengan targeted linsi. Kalau basic linsi tu dia untuk kesihatan yang secara general. Kalau targeted linsi dia lebih khusus pada sesuatu masalah penyakit ataupun organ. Basic linsi dia perlu ambil dalam jangka masa yang lebih lama. Dan dos dia lebih tinggi. Tapi targeted linsi dia lebih cepat, dia efektif dan sangat berkesan. Dengan hanya dos yang rendah pun dah dapat kesannya. Basic linsi dia sesuai untuk dijadikan sebagai makanan harian ataupun suplemen, bukan suplemen lah makanan. Kita panggil linsi adalah makanan kan? Makanan harian. Boleh makan hari-hari. Targeted linsi sesuai untuk orang yang memang ada masalah sakit yang kronik, terus ambil targeted linsi. Tak perlu ambil basic linsi. Okay, so itu sajalah saya punya sharing tentang basic linsi dan targeted linsi. Harap faham apa yang saya saya terangkan tadi. Kalau ada apa-apa soalan boleh bertanyalah. Okey, terima kasih Puan Irna atas penjelasan kita punya perbezaan jenis linsi di Chuang Ho. Okey, so tadi
kadang-kadang kita first time join ni, maybe kita try dengan produk yang quantity linzi dia kurang sikit macam kopi atau teh kan. So kalau dah try tu kita rasa badan kita sedap, kita rasa macam sebelum ni ada apa-apa benda yang macam pening ke hilang. So my advice is apa kata try untuk target untuk linzi yang lebih power sikit. Contoh dah lama kita minum kopi kan, badan rasa sedap kan. Cuba kita try target untuk try kita punya yang bentuk kapsul pula. So yang paling minimum kalau nak try kita boleh try Jaho tadilah. So tapi kalau saya try ambil yang ada sijil terus lah, yang YK yang biasa tu, basic. Okay, so kadang-kadang kita ingat kita dah minum kopi lama, teh lama, kita ingat dah okey lah ni, badan sedap kan. Tapi bila kita try yang power punya, tiba-tiba baru keluar yang healing crisis tadi. Okay, so kita sebelum kita tamat kan, so kalau ada siapa ada soalan, just on mic and tanya sebelum kita punya speaker tadi lari. Okay, tapi kalau dah try tu kan, alang dah try tu, try sampai dapat healing crisis. Okay, so insyaAllah itulah yang best sekali, sebab kalau kita try tapi tak ada keluar benda pelik-pelik kan. Kecuali kita memang duduk kat hutan, makan yang apa daripada pokok organik semua, possible lah. Tapi kalau kita duduk kat bandar ni, tak ada healing crisis tu, agak aneh lah. Okay, so kalau dah try tu, dah try start kopi, dah try kita punya teh kan, dah lama minum kan, dah tak ada apa-apa keluar kan, try lah yang produk yang power lagi. So kita nak cuba kalau boleh sampai healing crisis tu keluar. Sebab biasanya kita memang ada banyak benda yang tersumbat kat dalam. So kalau boleh kita nak cuba keluarkan lah, sebab jarang-jarang lah kita dapat jaga lifestyle, kita punya diet jarang kita dapat jaga 100% kan. So okay, so itulah saya punya advice lah, try lah. Okay, saya pun sekarang tengah try high dose, nak tengok apa yang keluar. Nanti kalau keluar benda yang best, kita share lah testimoni untuk next sharing. Okay, so apa lagi? Tak ada soalan ke sebelum kita nak tamat dah ni? Pun tak Ugi nak ni. tambah sikit. Saya macam lupa nak cakap something. Tambah. Boleh. Sorry ya. Tambah. Sebab pasal healing crisis tadi kan, ada mention yang healing crisis ni ambil apa-apa homopati ataupun apa-apa rawatan alternatif pun akan dapat healing crisis, betul kan? Tapi kita kalau makan linzi mestilah special sikit. Kita tak sama dengan produk-produk atau rawatan alternatif lain kan. Walaupun rawatan alternatif lain ada yang bagus juga. Tapi kenapa kita dalam bila makan linzi ni, healing crisis yang kita nanti-nantikan lah kata orang kan. Yang kita nanti-nantikan ialah yang paling busuk-busuk tu lah kan, yang orang suka, orang tak suka cakap. Tapi yang kita nak ialah yang hitam-hitam dari segi pembuangan kita lah, dari segi najis kita nak dapatkan hitam berlendir-lendir tu. Sebab kalau healing crisis daripada rawatan lain, biasanya macam orang kata detox, saya punya produk pun ada healing crisis, saya pun detox, ada juga cerit berit apa semua ada. Tapi diorang tak akan dapat najis hitam tu. Okay, sebab najis hitam tu dia pun cakap linzi je boleh dapat, sebab linzi ni kita dapat sijil akreditasi yang nak cakap tadi sijil akreditasi yang dapat sampai merawat hati. Okay, yang merawat sel hati tu. Dan bila dah dapat najis hitam tu biasanya bermaksud linzi sedang cleanse, sedang mencuci, dah sampai kita punya hati sebenarnya. Okay, so kadang-kadang orang dia dapat sekali je, jarang orang dapat sekali je najis hitam, kadang-kadang dia akan dapat beberapa episod of najis hitam, barulah betul-betul badan dia fully cleanse sebenarnya. Okay, so healing crisis yang kita sangat-sangat nantikan ialah yang najis hitam tu, dan sampailah kita akan dapat balik najis kuning besar panjang terapung semua tu. Okay, so itu cara nak bezakan healing crisis kita dengan healing crisis rawatan alternatif yang lain. Okay, terima kasih Ayah atas tambahan info. Okay, tentang najis tadi. Okay, so najis ni pun kadang-kadang kita lupa nak tengok tau, sebab biasanya orang fokus nak makan something untuk rasa lebih better kan. Tapi actually yang lagi penting benda yang keluar pada badan kita. Kalau kita duk makan benda bagus pun tapi tak ada apa-apa keluar, mungkin maksudnya mungkin kotoran yang lama-lama daripada terkecil dulu semua kan, maybe tak keluar habis. Okay, so fokus cari benda untuk betul. Kalau kita betul-betul nak detox, nak cleansing kita punya badan, makanlah sampai keluar benda-benda yang kita terkejut tengok. Okay, so kalau tak ada soalan, saya nak tutup dah ni meeting ni, nak tidur.
Mesti kita ambil gambar dulu. Okay, ambil gambar dulu. Macam mana nak tengok semua orang ya? Uh, kita pakai phone ni, tak keluar semua orang. Okay. InsyaAllah. Okay, dah nampak semua orang dah. Okay, kalau boleh, kalau sudi, dalam keadaan yang sesuai, boleh on camera. Okay. Hai Tiasha, baru nampak. Okay. Ibu ada kat situ, tapi tak nampak. Okay, jom kita ready ya. Tiba Kalau ada je. produk, kita tunjuk produk. Kalau tak ada produk, kita tunjuklah apa-apa yang ada. Okay, ada buku kat sini. Okay. Ready? Okay, sekejap. Ready, kita yang tak ready. Okay, ready semua. 1, 2, 3. Okay, alright. Thank you so much. Okay, thank you. Thank So, InsyaAllah jumpa lagi next Monday. InsyaAllah next Monday. Okay, thank you semua. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Salam. MC mengundur diri. Mana pula nak kena? Dah start record.